Belanjawan 2024 memperuntukkan RM393.8 bilion, iaitu belanjawan tertinggi yang pernah dibentangkan. Daripada jumlah tersebut, RM303.8 bilion untuk belanja mengurus, RM90 bilion untuk pembangunan dan RM2 bilion simpanan luar jangka. Kerajaan bercadang untuk menaikkan kadar cukai perkhidmatan kepada 8% ketimbang 6% sekarang. Namun agar tidak membebankan rakyat, peningkatan ini tidak termasuk perkhidmatan seperti makanan dan minuman serta telekomunikasi. Kerajaan akan menguasakan pelaksanaan cukai keuntungan modal bagi pelupusan saham tidak tersenarai oleh syarikat tempatan berdasarkan keuntungan bersih pada kadar 10% mulai 1 Mac 2024. Kerajaan akan mengubah perundangan baru bagi melaksanakan cukai barang bernilai tinggi, kadar 5 hingga 10%. Barang kemas, jam tangan berdasarkan nilai ambang harga barangan. Untuk maksud menggalakkan pelancongan, ia tidak dikenakan kepada pelancong. Kerajaan akan melaksanakan cukai minimum global pada tahun 2025 dengan hanya terpakai kepada syarikat yang mempunyai pendapatan global sekurang-kurangnya 750 juta euro. Menguasakan e-invoice secara mandatory kepada pembayar cukai dengan pendapatan atau jualan tahunan melebihi 100 juta ringgit mulai 1 Ogos 2024. Sumbangan tunai rahmah daripada 8 bilion ringgit sekarang kepada 10 bilion ringgit. Untuk STR 2024, bayaran pertama STR akan dinaikkan kepada RM500 yang insya-Allah akan disalurkan sebelum Ramadan. Harga ayam dan telur mulai stabil. Dan oleh demikian, kerajaan akan menimbangkan supaya diapungkan berdasarkan harga yang lebih rendah daripada harga apungan kerajaan. 10% pelanggan teratas yang gunakan kemudahan elektrik sebenarnya menikmati 50% subsidi. Tidak munasabah. Subsidi untuk orang susah, kelas menengah dan rendah, tetapi 10% teratas dapat 50% dana subsidi. Dan ini tekad kerajaan menghentikan subsidi bagi golongan maha kaya. Bagi mengelakkan ketirisan dan penyeludupan, harga diesel bersubsidi akan terus dinikmati oleh pengguna terpilih seperti syarikat pengangkutan barangan. Pengguna lain akan dikenakan harga yang lebih tinggi. Dengan pendekatan tersebut, ia akan mengurangkan ketirisan subsidi pada yang masa sama mengurangkan impak harga barangan untuk rakyat. Akta Insolvensi 2023 telah melepaskan secara automatik dari pengisytiharan muflis bagi kes-kes semasa dan terkebelakang yang memenuhi syarat. Di tahun depan diperluaskan kepada golongan muda berusia 40 tahun ke bawah yang mempunyai hutang tidak melebihi RM200,000. 28 juta ringgit disediakan untuk membangun platform My Startup, menghimpunkan syarikat pemula di samping mempermudah aktiviti perniagaan sepanjang kitaran hayat mereka. Ini akan mengoptimumkan dana sebanyak 200 juta ringgit pembiayaan dan modal teroka di bawah satu platform. Banyak 720 juta ringgit dikhaskan untuk menggalakkan wanita dan belia mencaburi bidang perniagaan. 510 juta ringgit tersedia dana R&D di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Kerajaan memperkenalkan skim galakkan penggunaan motosikal elektrik kepada rakyat berpendapatan tahunan RM120,000 ke bawah. Skim ini akan memberikan rebat sehingga RM2,400 kepada pembeli. Kerajaan bercadang melanjutkan pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM2,500 ke atas perbelanjaan kemudahan pengejasan EV untuk tempoh 4 tahun dan potongan cukai bagi kos sewaan EV untuk tempoh 2 tahun lagi. Air sayang KWSP diperluas untuk membolehkan isteri memindahkan 2% caruman share pekerja kepada suami. Akaun fleksibel KWSP akan diperkenalkan sebagai akaun baru yang boleh diakses pada bila-bila masa. Kementerian Pendidikan khususnya akan diperuntukkan RM58.7 bilion. Penambahan besar RM1.9 bilion untuk menaik taraf dan menyelenggara sekolah-sekolah di seluruh negara. Kerajaan bersetuju untuk memberikan diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN bermula 14 Oktober 2023 sehingga 31 Mac 2024. 3% klinik kesihatan negara yang dilengkapi rekod kesihatan digital. Dan ini harus diperbaiki dengan peruntukan
150 juta. Sebanyak RM2,000 kepada semua penjawat awam dan RM1,000 kepada semua jawatan utama. RM1,000 turut dipanjang kepada semua pesara kerajaan, veteran berpencen, veteran tidak berpencen. Dan ini dibuat sekaligus pada akhir Februari untuk menghadapi bulan Ramadan dan Aidilfitri.